Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ketiga, khabar syibhi jumlah. Syibhi jumlah atau disebut syibhi jumlah. Makna syibhi jumlah ni maknanya yang menyerupai jumlah. Bukan jumlah tapi mih-mih. Kalau ikut Kelantan syibih ni mih-mih. Mih jumlah. Nak kata jumlah, tidak jumlah juga. Tapi mih-mih jumlah. Jadi kita buat kesimpulan di sini. Khabar ni 3 jenis. Satunya khabar mufrad. Tunggal, perkataan tunggal. Zaidun mujtahidun. Mujtahidun tu khabar mufrad. Kemudian kita belajar kemarin khabar tu jumlah. Zaidun qama abuhu. Qama abuhu tu khabar tapi khabar dalam bentuk jumlah. Jenis ketiga hari ini ialah bukan jumlah, bukan mufrad, tapi mih-mih jumlah. Boleh tak faham dia? Faham je dia? Sama ada jar majrur ataupun zarf. Boleh tengok dari depan ni contoh dia. Sebab jar majrur ni dia tak jadi jumlah. Misalnya ilal masjid. Jumlah kalau lagu tu ungkapan tak lengkap ni panggil dah. Ilal masjid. Tahta syajarah, bawah pokok. Enggak. Sebab ada dalam setengah tafsir dia kata bismillah tu dia tak boleh jadi jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Jadi sebab dia nak sakut di benda lain. Dengan nama Allah. Jadi dia bukan jumlah yang mufidah. Syibih jumlah. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ar-Rahman tu sifat. Ar-Rahim sifat. Jar majrur sifat-sifat. Jadi bismillah tu ialah contohnya syibih jumlah. Tidak jumlah. Bila tak ada mubtada dia panggil syibih jumlah, tak lengkap. Kita bincang khabar saja tu dulu. Bila dia duduk dalam ayat tu dia jadi khabar. Dia jadi ada mubtada dia lah. Ni kita tak bincang dah mubtada, kita bincang khabar. Sebab kemarin khabar bentuk jumlah. Jumlah apa makna jumlah? Iaitu ayat yang lengkap. Ini khabar bukan mufrad. Tapi dia seakan-akan jumlah. Nak kata jumlah, tak boleh kata jumlah sebab tidak lengkap. Macam qama abuhu, lengkap. Tapi ni jar majrur. Misalnya macam tadi, contohnya ilal masjid. Al-mudarris yazhabu ilal masjid. Jadi maknanya ilal masjid sendiri itu satu jumlah yang tidak lengkap. Misalnya kalau kita kata zahaba Muhammadun ilal masjid, baru jadi lengkap. Baru dia panggil jumlah lagu tu. Tapi kalau ilal masjid, itu orang tak panggil jumlah. Orang panggil apa? Syibhu jumlah. Syibhu jumlah. Syibih jumlah. Syibhu jumlah. Tapi kita baca sini syibhi ni sebab dia jadi mudhafun ilaih kepada khabar. Baik, syibih jumlah ni bagian lagu mana? Sama ada jar majrur macam ilal masjid. Ataupun zaraf. Zaraf ni dia nampak macam jar majrur tapi kerana bukan huruf jar, dia dimulakan dengan zarf. Sama ada zarful zaman ataupun zarful makan. Gapo dia contohnya misalnya fauqa. Fauqa tu zaraf, ala tu harah jar. Tapi hukum serupa. Perkataan yang selepas pada dia semuanya jadi majrur. Sebab dia jadi bila zaraf dia jadi perkataan lepas pada dia mudhafun ilaih. Adapun kalau jar majrur
Apa dia? Ataupun mudhafun ilaih. Nah, ayatnya dua sahaja sesuatu kalimah itu menjadi khafdun khata. Dia jadi mudhaf. Kalimah lepas pada dia dipanggil mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih. Adapun jar majrur ni, ni jar, ni majrur. Hukum sama, cuma nama saja. Haraf jar tu itulah saja macam mula-mula kita belajar mata jurum an, ala, ila, min. Tu je. Ka apa semua tu kan. Adapun tahta di bawah, fauqa di atas, amama di hadapan, khalfa di belakang. Itu zarful makan. Adapun zarful zaman, qabla sebelum, ba'da selepas. Itu zaman. Apa dah? Kedua-duanya sebenarnya bukanlah khabar. Mengikut pandangan jumhur ulama nahwu. Seperti Ibnu Kisan dan dituruti oleh Ibnu Malik dan kemudiannya Ibnu Hisham. Ini puak-puak tok nahwu belakang ni. Ulama nahwu. Semua mereka mengatakan jar majrur dan zarf bukanlah khabar. Sebaliknya dia menjadi khabar ialah muallaq kepada jar majrur atau zarf tersebut. Muallaq, tergantung kepada jar majrur ataupun zarf tersebut. Biarlah itu pandangan dia. Tapi apa yang kita belajar ni masih lagi dinamakan khabar. Dia nak ayat pendapat lah tu. Ada ulama tak terima dia sebagai khabar. Sebab jenis bentuk jar majrur dengan zarf dia itu, lagu tu dia tidak panggil khabar. Tapi walau macam mana pun buku kita ni dia senaraikan juga sebagai khabar jenis ketiga, iaitu syibhu jumlah. Zahir kalam pengarang, beliau memilih pendapat yang mengatakan bahawa jar majrur dan zarf itu sendiri adalah khabar. Hal ni kita nak pegang ni. Tak secaralah ulama duk balah tu buat penipala kita. Patutnya pengarang ni tak payah royak pun kita. Mana you tak? Tak seroyak lah kita berbagai khilaf gini ya. Fiqh awam ni kita nak belajar baru ni. Itulah pendapat Abu Ali Al-Farisi. Mati pada 377. Lawa dia ni. Dan Abul Fathi Uthman Ibnu Jinni. Pandangan ini lebih mudah. Kita nak pakai dia lah ni. Kalau disuruh i'ra' jumlah Zaidun fid dari. Zaid di dalam rumah. Kita akan berkata Zaidun tu mubtada. Fiddari itu khabar kepada mubtada. Kalau disuruh i'ra' jumlah Zaidun indaka. Contoh pertama fiddari itu jar majrur. Contoh kedua ni indaka. Indaka ni zarf zaman, zarful makan. Inda ni zarful makan. Kita akan berkata Zaidun mubtada, indaka tu khabarul mubtada. Khabar kepada mubtada. Khalas, boleh ingat, boleh faham ini? Boleh pergi ya? Tak perlu huraian sini ya? Boleh faham dah? Adakah i'rab sebegini salah? I'rab sebegini akan dikata salah oleh orang yang cetek ilmunya dan tidak mengetahui khilaf ulama. Perkara ini sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu nahwu. Kita tak mahu campur perbalahan demo, kita kata. Tak sampai masa lagi, kita baru nak belajar. Kita ni peringkat al-mubtadi. Mubtadi makna peringkat permulaan belajar. Nak belajar bagai khilaf-khilaf tu tinggi tu. Biarlah. Sementara pendapat jumhur, majoriti, mereka mengatakan bahawa jar majrur dan zarf bukanlah khabar. Sebaliknya yang menjadi khabar ialah muta'allaq, yang tergantung kepada jar majrur atau zarf tersebut. Biarlah kat mana asalkan kita panggil khabar.
Orang ni kata bukan khabar tapi khabar yang tertakluk. Orang ni kata khabar dah. Biarlah kok mana kita nak khabar ya. Persoalannya sekarang, apakah muta'allaq jar majrur itu? Apakah yang dimaksudkan dengan muta'allaq? Apakah kaitan muta'allaq dan jar majrur? Kita nak ngaji sikitlah, biarlah dia urah-ulah ni dah. Muta'allaq ialah tempat di mana sesuatu haraf jar itu bergantung. Kita semua sedia maklum yang huruf tidak boleh berdiri dengan dirinya sendiri. Dia memerlukan sesuatu untuk berpaut atau bergantung. Memanglah haraf. Misalnya fi. Tak boleh nak di ataupun an daripada. An, min, ila, kepada. Kalau tulis dalam di signboard baru tak faham, tulis kepada saja-saja. Ataupun ke. Berapa signboard ni tulis ke pasar. Baru kita faham. Mana dia nak ke pasar. Mana dia ikut dah. Dia tak boleh berdiri dia. Orang tertanya-tanya. Tulis heru gini. Kita buat. Ke mana? Ke masjid. Baru. Dia nak masjid. Sebab tu dia kata ke tu tak boleh berdiri. Atas kaki dia sendiri. Dia memerlukan sesuatu untuk berpaut. Kadang-kadang tepat bergantung disebut dalam ayat, kadang-kadang tidak disebut. Lagu mana? Muka surat 142 lah. Untuk lebih jelas lagi, saya beri satu contoh. Jika seseorang berkata Muhammadun fil manzili. Manzil ni rumah juga. Manzil mana kediaman. Muhammadun fil manzil. Tempat turun sebenarnya. Nazala yanzilu. Ismul makan, manzil. Macam masjid. Apa maksudnya? Maksudnya ialah Muhammad ada di dalam rumah. Tetapi dalam ayat itu, adakah terdapat perkataan kainun? Tidak ada. Jadi ayat Muhammadun fil baiti itu asalnya berbunyi Muhammadun kainun fil baiti. Dia masuk kain. Tahu tak apa dia maksud kainun? Kainun ni ialah isim fa'il kepada kana yakunu. Kana yakunu kainun. Adalah. Muhammadun bermula Muhammad, kainun adalah dia fil baiti di rumah. Pasal apa dia masukkan kalimah kainun? Kerana nak tunjuk mubtada. Barulah nak tunjuk mubtada pula, nak tunjuk khabar. Barulah nampak khabar. Sebab apa? Khabar-khabar ni kena marfu' bagi depan. Nampak dalam bagi depan kainun tu huruf nun tu dengan dhammah. Maka jadilah dia ni khabar jumlah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mubtada khabar pula. Muhammadun kainun fil bait. Kainun fil bait itu satu jumlah yang lengkap. Bermula Muhammad itu adalah ia. Kainun itu adalah ia. Fil baiti. Jadi dia taksirkan saja. Apa dia orang panggil, dia andaikan saja. Jadi kalau orang mengaji nahwu apa tu Tok Guru sebut semua, dia kata kita maknanya kita masuk tu dengan andaian, adanya kainun. Muhammadun fil baiti, tak nampak. Cara nak nampaknya kainun fil baiti. Disebut. Okey? Tapi dari segi penulisnya tak boleh tulis. Fil bait tu sudah sah dah, Muhammadun fil bait. Kalau tulis kainun dia jadi orang panggil kita tambah kata orang tak boleh tu. Klasik pula nampak. Tapi dia nak suruh kita faham. Ada kainun di sebaliknya itu. Ditakdirkan. Ni dia macam takdir kan. Ditakdirkan ada kainun situ. Supaya boleh berdiri, supaya nampak dia sebagai khabar. Dia bagi depan. Bagi depan itu menunjukkan dia marfu'. Sebab khabar ni kena rafa'.
Boleh nampak? Iya dah. Klasik lah ni. Kalau ngaji pondok ada sama kainu. Asal makna Zaidun fiddari ialah Zaid dalam rumah. Apakah erti kainun? Kainun bererti ada. Adalah dia. Ada dalam rumah. Jadi satu kesimpulan yang boleh dibuat ialah ja, majrur dan zaraf pada dasarnya tidak boleh menjadi khabar. Yang menjadi khabar hanyalah muta'allaq kepada ja, majrur atau zaraf itu. Inilah pendapat jamhur. Jamhur rupanya. Kalau disuruh i'rab jumlah Zaidun fiddari, maka jika mengikut pendapat jamhur kita akan berkata Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Tu faham tak mudah dah? Duk ulang tak tahu apa kali dah. Fi kalau nak dapat markah penuh kan, kalau soalan cuba i'rab dia kata kena setaratil mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Boleh markah penuh. Dia nak teh kita reti nahu kan. Orang pondok lah kata, acik irak sikit. Kita pun sebut. Oh, nak irak pun tak reti dia kata. Agak juga budak orang pondok ni, dia mudah nak pelakih orang. Oh, nak baca kitab irak ni pun tak reti. Dia rasa dia reti. Ni masuk setan tu. Mudah je setan dia tiup di telinga. Dia cara setan dia nak goda orang ngaji. Cikgu pah. Lagu tu. Bila kita nak kritik dia sikit. Alah, dia bukan ngaji pondok sepuluh kita lama-lama. Acik teh sikit, musuh dia irak sikit. Acik irak sikit. Tak ingat apa. Irak tu pun tak reti. Nak lawan orang. Masih iblis tu. Itulah. Mudah je iblis nak cakting. Tidak dosa ada pasal-pasal lah. Ni nak kayaknya cara iblis nak cakting tu lebah. Orang jahil ni cakting bodoh-bodoh ni je. Dia sepelek dia magagah. Walaupun dia nampak warna pakai serban, tapi di sebalik pakai serban tu dia berasa ikutlah dia mau cakap dunia belaka, kita ni orang akhirat ni. Ke mana saya ikutlah. Sebab tu kena jaga hati. Fi pula harfu jar mabniyun ala sukun. Bila harah ni dia mabniyun sama, kena ingat jangan i'rab. Tak bukan mu'rab, mabniyun ala sukun. Dibina di atas baris mati. Mana baris mati tu? Huruf ya tu lah. Fi tu. Fa baris bawah, ya baris mati. Sukun. Ad-dari ismun majrur bifi. Wa alamatu jarrihi kasratun. Dia pada kasrah mana tu? Huruf ke apa? Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri. Huruf ke apa tu? Perkataan dar. Dia kata tanda janyo ialah kasrah. Huruf ra tak ialah. Huruf ra bagi bawah. Itu maknanya tanda ataupun alamat jarinya. Fi akhirih, sebab apa? Li'annahu ismun mufradun. Wal jar wal majrur, mana jar majrurnya? Fi dari tadi. Muta'allakun, tergantung bi mahdhufin takdiruhu, dengan dihazafkan takdiruhu, ditakdirkan ada kainun, barulah kainun tu boleh jadi khabarul mubtada. Fi dari tak boleh jadi khabar, sebabnya dia tidak boleh berdiri sebagai satu jumlah yang lengkap. Jadi nak kepada satu kalimah, ia boleh nampak rapaknya kainun. Faham mana kainunnya? Tak ada kainun, takdir. Pakai takdir. Faham tak? Maksud takdir. Muka surat 143. Maksudnya Zaid mubtada marfu' fi harah ja mabni, ad-dari isim majrur. Ja dan majrur itu berta'alluq, maknanya bergantung kepada sesuatu yang dibuat.
Dia gantung ke benda. Pas benda tu duduk mana? Benda tu buang. Kalau ada benda tu terkedir lah. Tu orang panggil terkedir. Terkedir lah benda tu ada. Apa dia? Kainu. Pas mana kainunya? Hazah buang. Pas kalau terkedir ada. Terkedir ada kainu. Apa tak nampak tengok? Nama lagi terkedir. Jadi kainu itulah khabar. Kainu pula khabar. Bukan fidari. Faham ni ya? Kalau kita boleh royak kat orang kata faham lah dah tu kita. Ingat molek lah dah. Cikgu. Faham molek tu. Kalau anak-anak tanya abah dia mahal ni. Gapo dia buat dah? Kita percaya tu dia takdir tu kain ada tu. Royak kita. Kalau disuruh i'rab jumlah Zaidun indaka, lebih kurang lah tu. Maka kita akan kata Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida', inda tu mansubun, dinasab ala zarfiyah. Baik. Ingatlah, zaraf setiap kali kena mansub, kena nasab. Sebab tu bagi atas belakang. Inda, amama, khalfa, tahta, fawqa, qabla, ba'da. Faham tak? Semua bagi datang belakang zaraf. Kalau kita tanya apa bagi datang ba'da, zaraf. Apa di segi i'rab zaraf? Mansub. Semua zaraf mansub. Ingat dah ni dah. Aku cari mana-mana zaraf mesti bagi datang. Khalfa belakang, ba'da sebelum, selepas, qabla sebelum, ba'da selepas, baina di antara, tahta bawah, fawqa, amama, khalfa, jamba, kiri kanan. Mabniyun tapi dia di tempat mansub. Tidak mabni, bukan mabni, dia mansub. Dinasabkan dia. Apabila dia tu berada selepas harajah, zaraf, dia hilanglah sifat nasab dia tadi, dia ketu keadaan mim ba'dima. Ba'da asalnya ba'da. Mim ba'dima. Tadi kata ba'da. Itu menunjukkan dia bukan mabni. Kalau mabni dia tak berubah. Dia bukan mabni, dia mansub. Bila mansub tu bukan mabni lah, boleh di i'rab. Bila kita sebut nasab, jahar, rafa', jazan ni maknanya benda tu benda mu'rab. Dia mabninya min tak ada. Min duduk mana-mana, min sama-sama. Tapi ba'da tahta tu dia mansub. Tetapi apabila ada dia duduk di lokasi majrur, dia akan jadi majrur. Min ba'dima, min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anak, jadi tahti pasal ada min depan dia. Kenapa ya? Zaraf bukan mabni, yang mabni ialah haraf. Apa hukum zaraf? Mansub, asal dia mansub. Sebab tu semua zaraf semua bagi datang belakang. Okey, boleh faham ni? Boleh beza tak ni zaraf dengan harajah? Tapi fungsi dia sama. Kalimah lepas pada dia jadi majrur. Cuma sebabnya berbeza. Harajah majrur dia sebab dia sendiri harajah, lepas pada dia tu jadi majrur. Adapun zaraf, kalimah lepas pada dia tu akan menjadi mudhafun ilaih. Cuba tengok sini. Fi mahallinya ni mansub zarfiyah wa huwa mudhaf. Inda ni mansubun ala zarfiyah. Dinasaknya kerana dia tu zarfiyah, sifat dia zaraf. Wa huwa mudhafun. Dalam ayat ni dia jadi mudhaf. Al-kaf dhamir muttasil mabniyun fi mahalli jar. Dhamir yang bersambung tapi dia dibina huruf ka ni. Sebab dhamir dibina. Tepat duduk dia fi mahalli jar.
Ka itu sebenarnya tempat jar. Kalau kita tukar ka kepada perkataan biasa, Muhammad kan jadi inda Muhammadin. Faham ni? Tapi kerana ka ni dia mabni, tak boleh indaki pula, jadi hiya pula. Jadi anti pula. Jadi indaka. Ka itu sebenarnya ialah mudhafun ilai. Dah mudhafun ilai tidak majrakan, tidak bagi bawah. Betul, tapi dia ni mabni. Bagi bawah ni apabila mu'rab. Macam Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Jadi ka ni bila-bila pun ka sokmo. Nampak cikgu dah? Wazzarfu muta'allakum bimahzufin takdiru kainun. Macam tadi lah. Dia takdir ada pada khabarul mubtada. Maksudnya Zaid mubtada marfu' disebabkan amil maknawi, iaitu ibtida'. Bapa dia tu diropoknya kerana dia pun mubtada. Dah kala mubtada tu apa ropoknya? Sebab dari segi makna dia ibtida', kerana dia permulaan. Pula dah ibtida' mubtada tu dulu. Inda ni mansubun. Pasal apa dia mansub? Kerana dia zaraf. Bila zaraf kena mansub dah. Dan dari segi fungsi dia dalam ayat, dia sendiri mudhaf. Dia sendiri itu ialah zaraf, mansub. Dalam ayat ni dia jadi mudhaf. Sebab lepas pada dia mudhafun ilaih. Kaf tu dhamir muttasil mabniyun. Dhamir sambung jadi bina. Dia berada di tempat jar sebab dia berada selepas daripada inda. Kerana ia mudhafun ilaih. Dan zaraf itu inda bergantung dengan sesuatu yang dibuang takdirnya, iaitu kainun. Jadi Zaidun kainun indaka. Dah. Kalau nak masuk kainun dalam ayat tadi, Zaidun kainun indaka. Kita masuk. Dalam menentukan apakah tepat bergantung atau muta'allaq yang dibuang. Ibnu Malik berkata, wa akhbiru bi zarfin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Maksudnya khabarkanlah dengan zaraf atau harf jar sambil berniat makna kainun. Takdir ke berniat atau istaqarra. Istaqarra itu menetap. Maknanya kalau khabar itu zaraf atau harf jar, maka takdirlah kainun ataupun istaqarra sebagai muta'allaq. Istaqarra apa makna dia? Menetap. 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 Inilah pendapat jamhur. Adapun bagi pengarang, beliau memilih pendapat Abu Ali Al-Farisi dan Abu Al-Fatah Usman Abu Jinni, iaitu jar majrur dan zaraf itu sendiri adalah khabar. Jadi kita berpegang dengan pendapat siapa? Kedua-duanya boleh, kerana khilaf ini hanyalah khilaf lafzi. Untuk memudahkan kita, katanya tuan kita ni, kita pakai pendapat hak bukan jamhur. Kita ambil pendapat bukan majoriti supaya kita tidak serabut dengan kainun apa. Kita kata fidari itu sendiri sudah menjadi khabar. Walaupun pendapat jamhur ulama kata tak boleh jadi khabar, kena takdir kainun. Tak usah pakar itulah. Kerana ada pendapat kata boleh jadi khabar, kita nak pakar tu buat apa? Pasal mudah kita nak mengaji dekat permulaan. Boleh je aku. Pas lain mau nak pegang buat apa? Hak tidak jamhur, tidak majoriti. Oh tak apalah mula-mula ni. Buat kau serabut mana? Mana ni? Tapi kalau kita boleh riwayah ni kata dalam ngaji nang. Khabar kata khabar, tapi tak apa khabar apa kita panggil bukan pendapat jamhur. Kalau pendapat jamhur lagu mana? Pendapat jamhur dia tak panggil khabar, tapi kalau dia kena muta'allaq, kena bergantung kepada yang ditakdir, takdir dia hazaf. Gapo dia takdir? Kainun. Zaidun kainun fid dari. Nanti baru jadi. Itu pendapat jamhur ulama. Tapi tak apalah, kita tak sepakat jamhur. Riwayah tu pun tak faham dah orang dia.
Dia. Cik Speng ni, acuk kecek dengan orang pondok, waktu biar ni. Boleh ada. Ingat ke tak dia? Ha? Berhubung mentakdirkan muta'allaq yang dibuang, sama ada ia fi'il ataupun isim. Maka ulama berselisih pendapat. Kita tak si buat latihan dulu dah, minggu ni dah. Tak salah dah, sudah ni dulu. Nanti masuk bab baru dah. Nak buat biar ni. Sama dia ia fi'il ataupun isim, maka ulama berselisih pendapat berkaitan perkara tersebut. Sila rujuk penjelasan dalam bahasa Melayu menerusi huraian matan Alfiyah karangan saya. Matan Alfiyah. Pengarang ni kali atau terjemuh ni. Berbalik kepada misal-misal khabar mufrad yang disebut pengarang iaitu Zaidun qaimun. Ni khabar mufrad ni, bukan khabar mujlah. Qaimun tu. Az-Zaidani qaimani. Kita nak perhati hak mana khabar qaimani, dia panggil khabar mufrad. Kemarin jelas dah tu, walaupun dia tu dari segi kalimah tu isim tasniyah, tapi orang panggil khabar mufrad sebab perkataan tidak direktan, tidak ungkapan. Az-Zaiduna qaimuna. Qaimuna tu khabar mufrad. Zaidun fiddari. Fiddari itu ialah syibih jumlah. Khabar syibih jumlah. Zaidun indaka syibih jumlah. Zaidun qama abuhu, tu khabar jumlah. 3 jenis dah. Ingat tu? Boleh ingat ke ni? Cara penyampaian dia ni kadang-kadang. Penyampaian dia tidak perjelas molek. Dia sebab dia tanya kita tu, apakah rumusan yang boleh kita buat? Dia tanya. Cuba tengok ni. Pertama, apa dia ayat? Jika khabar mufrad maka alamat i'rabnya akan jelas kelihatan qaimun marfu'un bid-dhammah. Itu khabar mufrad dia kata. Qaimani marfu'un bil alif. Sebab dia isim tasniyah. Qaimuna marfu'un dengan waw sebab dia jamak muzakkar salim. Kalau khabar bukan mufrad, alamat i'rab tidak akan kelihatan. Maka di sinilah timbulnya satu lagi jenis i'rab. Apa timbul ni? Timbul satu lagi jenis i'rab iaitu i'rab mahalli. Jadi kita kata fiddari berada di tempat raf'a sebagai khabar, indaka berada di tempat raf'a sebagai khabar. Dia panggil khabar juga. Qama abuhu berada di tempat raf'a sebagai khabar, dan jariyatuhu zahibatun berada di tempat raf'a sebagai khabar. Semua khabar belaka tu. Fiddari, qama abuhu, jariyatuhu zahibatun, semuanya khabar. Kedua, khabar mestilah menyamai mubtada dari segi muzakkar dan muannas. Jika mubtada muzakkar maka khabar pun mestilah muzakkar. Jika mubtada muannas maka khabar pun mestilah muannas. Seperti Zaidun qaimun, Zainabun qaimatun. Boleh faham eh? Lama kita cari Zainab tak ada ta marbutah tu. Tak boleh. Maryam Zainab tu ma'ruf dah, kita dah tahu dah dia teno. Hamzah pula. Hamzah ada ta dah. Hanzalah, Hamzah. Tu kena qaimun, jangan tengok kata qaimatun. Nampak darab benar ni kita tu. Tak tahu Maimun jatan tak? Abu Maimun. Tak tahu lagu mana. Hanzalah jatan. Hamzah, Hanzalah. Qatadah. Qatadah. Di sini dia kira pengguna orang Arab guna. Jangan guna orang Melayu guna. Nama-nama yang diguna oleh orang Arab sebab kataan dia. Sama ada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, maka rabit ikatannya mestilah sama dengan mubtada dari segi muzakkar muannas. Seperti Zaidun qama abuhu. Apa yang kena mengena dengan Zaidnya? Khabarnya hu itulah. Ada kaitan Zaidun dengan qama abuhu tu, huruf hu tu kaitan dengan dia. Zainab qama abuha tu ha.
Zaidun jariyatuhu, hu tu pula. Dan Zainab jariyatuha, tu ha. Zahibatu. Ketiga, khabar mestilah menyamai mubtada dari segi mufrad, musanna dan jamak. Kalau mubtada mufrad, khabar pun mestilah mufrad. Kalau mubtada musanna, khabar pun mestilah musanna. Kalau mubtada jamak, khabar pun mestilah jamak. Seperti Zaidun qaimun, sama-sama mufrad dah. Az-Zaidani qaimani, sama-sama musanna. Dan Az-Zaiduna qaimuna, sama-sama jamak. Kalau khabar jumlah, sama ada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, maka rabi'nya mestilah sama dengan mubtada dari segi mufrad, musanna dan jamak. Seperti Zaidun qama abuhu. Mana kaitannya? Hu dengan Zaidun sama-sama mufrad. Az-Zaidani qama abuhuma. Mana kaitan dia? Zaidani dengan huma. Az-Zaiduna qama abuhum. Mana kaitannya? Az-Zaiduna dengan hum. Sama-sama jamak. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Hu dengan Zaid. Az-Zaidani jariyatuhuma zahibatun. Huma dengan Zaidani. Begitu juga Zaiduna. Contoh ketiga tu dengan hum. Kalau ada orang mengkritik, pula dah nak berhujah dia ni. Mengapa saya kata Abu Huma dan Abu Hum? Mengapa saya tidak kata Abawahuma dan Abauhum? Dijawab bahawa isim mufrad kalau menjadi mudhaf, dia membawa makna umum. Oleh itu dalam Quran Allah kata, wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Maksudnya kalau kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak dapat mengumpulnya. Perkataan nikmat adalah mufrad. Bagaimana satu nikmat tidak boleh dihitung? Makna walaupun sebut mufrad tapi makna erti dia jamak. Kan Tuhan kata kalau mana itu nikmat. Kalau so tak payah hitung lah tak. Nescaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sepatutnya kalau jamak bagi nikmatun, nikmatani, ni'amun. Ingat dah? Jamak nikmatun, ni'am. Ni'amihi apa wa yukafi mazidah dah. Gapo dah tak ingat. Tengok kan? Ni'amahu wa yukafi alhamdulillah Allah. Dia depan dia, tak ingat semua kalau depan, ambil belakang ni, payah semua nak start depan. Tak ingat biarlah. Enggak dia pada ni amah wa yukafi mazidah dia. Tak marilah, dia payahlah. Kalau orang start, kalau start kepala boleh sambung depan. Kalau start belakang, hak ni kata ada budak hafal Quran tu pelik sungguh ni. Orang ingat baca ayat gapo ayat sebelum pada tu dia kata ayat dulu pada sebelum macam dia lapuk. Ada budak umur berapa tahun. Orang yang masa gapo dah pertandingan hafazan apa Quran. Lagu tu sebelah luar, dia tidak suruh baca seperti kita gini dak. Dia baca ayat belum pada tu lagu mana. Dia baca ayat belum tu lagu mana. Kita kalau teh ihdinas siratal mustaqim gapo sebelum pada tu. Kita kena start alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Tak? Betul tak? Pada teh duk baca semua tadi. Ihdinas siratal mustaqim gapo sebelum pada tu. Tak mari. Tak mari dak. Sebab tadi. Boleh. Jadi dia nak royak sininya nikmatun tu Tuhan walaupun guna mufrad maknanya untuk jamak. Jadi ada 10 minit lagi. Perkataan nikmat dalam ayat itu walaupun mufrad tetapi oleh kerana dia diidhafahkan maka dia pun menjadi umum, tidak terhad dengan bilangan. Keempat, ini syarat-syarat mubtada khabar. Mubtada pada asalnya ialah isim makrifah. Apakah isim makrifah? Dalam mengenali makrifah kita mesti mengenali nakirah. Itu ke asal lagi. Nakirah ialah kalimah yang boleh menerima al. Dan al itu menyebabkan menjadi makrifah. Seperti rajulun. Ia nakirah. Umum dah. Ia boleh menerima al. Disebut ar-rajulu. Rajulun berarti seorang lelaki. Ar-rajulu berarti lelaki itu.
the man. Ja'a rajulun bermaksud seorang lelaki telah datang. Ja'a rajulu bermaksud lelaki itu telah datang. Spesifik dah. Boleh tak? Ibnu Malik kata, nakiratun qabilu al mu'athiran. Nakirah ia lafaz yang boleh menerima al, dan al itulah menyebabkannya menjadi makrifah. Makrifah ialah isim dhamir, isim isyarat, isim alam. Isim nakirah yang disandarkan kepada isim makrifah, isim nakirah yang dimasukkan al dan isim mausul. Ibnu Malik berkata, wa ghairu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal gulami wal ladhi. Dan selain nakirah itu ialah makrifah seperti hum, isim dhamir, dhi, isim isyarah, hind, isim alam, nama orang, ibni, isim nakirah, ia disandarkan kepada isim makrifah, al-ghulam, isim nakirah, ia dimasukkan al, dan alladhi, isim mausul. Jadi dia jadi makrifah bila kita alladhi, yang mana kita merujuk kepada hak tu dah, yang buku yang berada di atas meja, jadi makrifah dah lah. Jadi kalau nakirah boleh menerima al, maka makrifah tidak boleh menerima al. Kalimah hum hadhihi, bolehkah kita kata al-hum? Tak boleh lah tu. Sila rujuk perbahasan isim makrifah dan nakirah secara terperinci di halaman 231. Dia nak baca esok ni. Kita baru dalam muka surat 147. Lambat lagi lah jawab dia. 100 muka surat lagi. Hasilnya ialah pada asalnya mubtada itu isim makrifah. Tetapi dalam keadaan tertentu isim nakirah boleh jadi mubtada dengan syarat tertentu. Saya tidak ingin membincangkan masalah ini dalam buku ini. Pembaca boleh merujuk hurian saya ke atas matan alfiah. Dia ngepeng sebeli buku di hak lain pula ni. Mana cikgu kuk dah? Dia tak seroyak dia kata. Dia seroyak ke apa? Mubtada isim nakirah boleh jadi mubtada. Ada syarat. Nak tahu syarat tu? Membeli buku aku lagi. Nak susu ilmu dia ni. Kelima, banyak syarat dia. Khabar asalnya berada selepas mubtada. Tetapi dalam keadaan tertentu khabar boleh berada sebelum mubtada. Kita ngaji dah dulu. Khabar muqaddam dah. Masalah ini dipanggil masalah takdim dan takhir. Saya tidak ingin membahaskan masalah ini dengan panjang lebar dalam buku ini. Cari buku tu juga. Kita tahu dah sebenarnya kan mubtada muakhar, khabar muqaddam. Misalnya kita kata Zaidun fid dari dah. Zaid di dalam rumah. Kita tukar fid dari Zaidun. Di dalam rumah itu Zaid. Dua-dua ayat boleh guna, bahasa Melayu boleh guna dah. Di mana Zaid? Zaid duduk dalam rumah. Siapa duduk dalam rumah tu? Dalam rumah tu Zaid. Bergantung kepada soalan yang orang tanya. Dah. Zaid duduk di mana? Zaid duduk dalam rumah. Siapa dia duduk dalam rumah tu? Dalam rumah tu Zaid. Jadi dalam rumah tu Zaid dia panggil mubtada muakhar, khabar muqaddam. Kalau Zaid duduk dalam rumah itu apa ni? Susunan biasa. Mubtada dulu, khabar kemudian. Tapi kita boleh pusing khabar dulu macam tak dicontoh dia. Boleh? Baru kita faham dah khabar muqaddam, mubtada muakhar. Itulah secara ringkas nak faham perbahasan tentang mubtada dan khabar. Dia agak-agak kita faham dah tu mubtada khabar. Cik Ismail mana boleh faham molek tak mubtada khabar ni? Jadi alim dah kita mubtada khabar ni. Jadilah perkara-perkara yang marfu itu sampai setakat ini sudah ada berapa? Sudah ada berapa? Dia kata. Isi begini, tajuk besarnya ialah perkara-perkara yang diropok. Jadi setakat ni kita mengaji ada berapa? Fa'il, ropok juga. Naib fa'il. Betul tak? Mubtada, khabar, pak. Tinggal lagi berapa? Tinggal lagi 3. 7 lah semuanya. Iaitu isim kana, khabar inna dan tawabin. Inilah yang kita belajar akan datang. Maksudnya qaulu babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Ini nak sambung minggu depan.